Kami pernah ziarah, kami berdua suami isteri pernah ziarah seorang wanita. Wanita ni ada kaitan saudara dekat jauh-jauh, saudara jauh-jauh. Seorang wanita ni dia dah kena potong dua kaki ke sebelah kaki, yang dua-dua kaki yang kena potong ke sebelah kaki. Sebelah kot dia dah kena potong sebab kencing manis, dah kena potong kaki, tak boleh jalan. Keadaan dia pun dah semakin uzur, dah semakin berat lah. Tapi boleh duduk, boleh makan lagi macam biasa. Maksudnya dia nampak progres tu makin sihat. Dan dia bukanlah nazar, tak mampu bercakap, tak. Dia boleh borak, boleh bercakap. Saya masa tu bimbang tu, saya tanya soalan. Saya sekadar, saya bukan tanya makcik semayang ke tak, saya bukan tanya semayang ke tak. Saya just tanya, kita kena pandailah cara tanya, jangan tanya semayang ke tak. Saya tanya, cerita ni 10 tahun lepas, 12 tahun lepas macam tu lah. Saya cuma tanya, macam manalah semayang kan, susahnya nak semayang kalau macam ni. Saya soalannya buat ayat macam saya jangkakan dia solat. Susahnya nak solat kan, tak boleh nak bergerak, kena orang angkut. Dia pun terus jawab, ya Ustaz, ya Asma. Sebab ini bukan saya sebagai ustazah, saya sebagai saudara jauh, sebelah suami. Dia kata, betul Asma, susah nak solat macam ni, bergerak sikit sakit, kalau bersih tu sakit, susah nak solat Asma. Itu yang jadi tak solat tu. Dia mengaku, saya tak tanya, dia mengaku. Saya kata, kenapa tak solat? Nak solat macam mana? Susah, dia kata. Nak bergerak susah, nak ini. Susah nak solat macam mana? Nak pergi tandas ambil wuduk. Saya pun kata, jangan, tak susah solat. Tak susah solat, tak susah. Saya kata, solat senang. Solat ni Allah tak susahkan kita. Allah tidak pernah menyusahkan kita dalam mendirikan solat. Kalau tak larat, tak mampu berdiri duduk, tak mampu duduk baring, tak mampu baringkan, tak larat sangat dengan mata pun boleh dengan mata. Tapi wajib solat, biar mati dekat dalam solat. Saya pun terus panggil anak dia, ambil spray tu, tapi spray tak ada. Saya kata, ambil air dalam besen. Okey, baring. Okey, ni kan tilam boleh palingkan kaki tu biar hadap kiblat. Kan, kalau boleh mengiring, kena mengiring lah hadap kiblat. Ini kiblat, buat mengiring. Tapi kalau tak boleh mengiring, tak boleh nak gerak, statik je, maka kaki tu biar hadap kiblat. Okey, dia pun dah pusing. Sekarang ambil air. Okey, sapukan. Niat wuduk, kita tak boleh niatkan. Saja aku ambil wuduk, kita tak boleh niatkan untuk orang sakit ni. Tapi kita cakap pada dia, niat wuduk ya. Kita pun ambil air, sapu dekat muka. Ambil air, sapu dekat tangan. Sapu dekat tangan. Sapu, ratakan air, ratakan. Niat wuduk ya, kita cakap ya. Lepas tu selesai. Dia pun tanya, dah siap? Dah, saya kata tu je, tak susah pun. Mudah je. Ya, mudah, tak susah. Orang lain ambilkan wuduk pun tak ada masalah. Okey, sebelum tu kita suruh bersihkan dulu najis kalau ada. Dia kata dah pakai pampers, tadi tak kecil lagi, tak buang. Okey, jadi settle, bersih. Jadi sekarang ni ngadap. Lepas tu kena buat apa? Tangan je gerak. Larat tak gerak tangan? Larat. Tangan je gerak. Allahu Akbar. Lepas tu Allahu Akbar, angkat kepala sikit macam tanda sujud. Kalau tak larat ustazah, tak apa, dalam hati je niat sujud. Lepas tu Allahu Akbar, rukuk dulu, sujud. Lepas tu sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Lepas dah siap solat, macam tak solat je. Macam rasa pelik, rasa macam dah confused, sujud ke, rukuk ke. Tak apa, saya kata tak apa. Allah Maha mengetahui. Makcik dah usaha, makcik dah buat sedaya upaya. Settle. Sah ke? Sah. Jangan fikir sah ke tak sah, insya-Allah sah. Lagi besar pahala. Dah kadang sakit macam ni tetap solat. Tuan-puan tahu tak, lepas seminggu dia meninggal dunia. Lepas seminggu ke lepas 2 minggu. Saya tahu dia meninggal dunia, saya menangis. Saya kata syukur dia meninggal dunia keadaan solat. Tuan-puan sekalian tahu tak, ramai mana umat Islam yang berada di ward-ward sakit di hospital tu meninggal dunia dalam keadaan tak solat. Sebab apa? Dia rasa bila dia sakit, dia tak payah solat. Dia ingat nanti dia nak balik lepas sihat, dia nak balik semula, dia nak qada. Tapi meninggal dalam keadaan di hospital tak sempat solat. Ahli keluarga malas nak ambil wuduk, ahli keluarga malas 5 kali sehari, 5 kali bila time nak solat, nak tukar pampers. Kan, nak tukar pampers, dia rasa malas. Dia cakap, tak apalah ayah kan tak sihat, ayah tak boleh bangun, ayah tak solat pun tak apa, nanti balik semula kat rumah ayah, solatlah balik. Subhanallah tuan-puan sekalian, saya cakap benda yang benar.
perkara yang benar. Saya pernah jaga mak saya berminggu-minggu dalam ward cancer. Mak saya ketumbuhan tulang belakang, tak boleh nak bergerak. Ayah saya pun saya pernah jaga lama dalam ward kanser lelaki. Saya boleh lihat ramai umat Islam, ramai lelaki muslim yang tak solat, ramai wanita muslim tak solat. Sebab apa? Ahli keluarga tak berusaha keras untuk menunaikan solat, untuk bantu. Tetapi ada juga yang memang malas nak solat. Dia ingat dia sakit, dia lepas daripada tanggungjawab. Tuan-puan sekalian, kewajipan solat sampai sakit macam mana, kecuali koma saja. Tapi kalaulah dia boleh gerak lagi, kita tak boleh, mata tak boleh buka, tapi bila kita cakap, Umi, ibu dengar, dia tak boleh jawab ya tak. Kalau ibu dengar, angkat jari satu, dia pun boleh angkat jari. Angkat jari satu, dia boleh angkat. Kalau ibu faham apa saya cakap, ibu angkat jari saya, dia angkat jari. Lepas tu doktor kata, dia faham semua kamu cakap, dia dengar apa semua cakap, tapi dia tak boleh nak bagi respon lagi. Jadi wajib tak solat? Wajib, tak gugur lagi solat. Jadi kita pun cakap, ibu, saya nak ambil wuduk untuk ibu ya. Dia pun, walaupun ibu tu kata dia tak jawab nak, tapi kita ambil je wuduk. Ibu solat ya. Dia pun angkat. Saya akan bacakan. Yang macam ni kita kena bantu. Okey, kita kata ibu cuma ikut saja apa yang saya buat. Apa yang saya cakap, ibu ikut saja. Ini kena bantu sebab mungkin dia dalam keadaan tak boleh nak gerak apa semua, dia lagi confused bila solat. Kita pun baca sebelah dia. Okey, kita nak solat dah ni, ibu dah selesai wuduk. Ibu niat untuk salat zuhur ya. Ibu niat untuk salat zuhur. Kita baca Al-Fatihah saja. Dan saya akan baca sampai akhir. Kita duduk sebelah ibu ni, kita pun baca. Start pada awal macam solat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca Allahu Akbar. Kita jangan pula selit. Rukuk ya ibu, rukuk, tak payah. Kita baca je. Kita Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Dia tak gerak apa ni? Mata pun tak gerak, tangan pun tak gerak, semua tak gerak. Tetapi fikiran dia membayangkan dia solat. Mulut dia pun mungkinlah tak boleh gerak, tapi hati dia macam baca. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Rabbi ufilli warhamni wajubunni warfa'ni wazukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Saya pernah buat, tuan-puan sekalian. Masa tu ayah saya baru lepas pembedahan, tenat dan sebagainya, tak boleh nak gerak, bedah 12 jam, tuan-puan sekalian, 3 tempat bedah yang besar. Subhanallah, maksudnya kita kena bantu dia untuk berada, maksudnya boleh bayangkan. Tapi kalau dia diam je dalam hati, dia susah. Kita bantu saja, tapi dia solat. InsyaAllah tuan-puan sekalian, Allah terima. Allah terima. Kalau puasa sakit macam tu, tak perlu puasa dah. Kalau ni sikit, tapi solat tak ada excuse. Biarlah mati dalam keadaan menunaikan solat. Sebab itu solat sampai ada peringkat mata, gerakkan mata je. Tapi kalau dia masih mampu kan, dia masih boleh connect, dia boleh sedar, dia faham lagi, kita bantulah dia untuk solat. Tapi kalau dah tak mampu, dia pun tak boleh bagi, maka masa itu dia bukan gugur, dia tak gugur lagi. Kalau dia sedar balik, wajib qada. Sedar balik esok, dia koma lah sebulan, lepas tu sedar balik besok, dia kena wajib qada. Subhanallah. Itu beratnya solat berbanding. Tapi Allah bukan nak beratkan orang yang jaga solat. Hadis Nabi SAW, barang siapa yang amalan pertama yang akan dihisap di padang mahsyar kelak adalah solat. Sekiranya selesai solat, amalan lain semua diterima. Subhanallah. Sebab apa? Kita kan fikir, kita ni banyak dosa, banyak benda lah kita nak fikir. Benda tu, benda ni, maksudnya banyak sangat perkara yang perlu ditaati. Ngumpat orang itu ni. Tetapi jika kita jaga betul solat, tuan-puan sekalian, insya-Allah itu jaminan terkuat untuk masuk syurga. Allah bukan nak susahkan kita. Allah nak beri kita ada satu penjamin untuk kita dapat masuk syurga. Solat, Al-Quran dan sebagainya. Kita jaga solat dalam keadaan sihat, dalam keadaan sakit. Orang yang sakit solat berganda lagi pahala. Sebab apa? Berganda sabar. Kita sihat pun kena sabar solat. Kalau tak sabar, tak solat kita ni. Ada waktu kita penat, ada waktu kita ngantuk, tapi solat juga Allahu Akbar, penat-penat. Sabarnya nak tunaikan solat. Allahu Akbar. Walaupun 5 minit, 10 minit, tapi berat.
Berat tuan-puan sekalian. Tengok cerita sejam, masak 2 jam, kemas rumah 2-3 jam sebab seronok walaupun penat. Tapi solat ia satu perkara yang berat. Syaitan dia paling kuat. Sebab itu 5 minit pun tak boleh khusyuk. 5 minit pun mesti duduk ingat dunia juga. Sebab syaitan paling kuat untuk halang kita, untuk serang kita, kan berbondong-bondong sama ramainya syaitan, dia akan ganggu kita mata waktu solat. Allahu Akbar.